Saya ni dah lama minta keluar daripada Cawangan Khas. Saya pun dah lama Cawangan Khas, sejak 1993. 2014 saya dah minta keluar, tapi mungkin tak ada peluang. Waktu tu Tan Sri Khalid, kemudian disuruh dengan Tan Sri Fauzi lah. Mereka kata tunggu dulu kan. Dan bila ada satu peluang permukaan di Johor ni, tu saya terima terus. Saya tidak ada soal lagi kenapa perlu saya datang ke Johor, kenapa tak perlu kontingen lain. Bagi saya dah lama dekat SB. Bila saya diarahkan untuk keluar arahan pertukaran tu, saya jumpa dengan Tan Sri IGP lah. Dan saya terima kasih kepada Tan Sri IGP lah, Tan Sri Hamid Bado, kerana beliau memberi peluang untuk saya turun ke bawah. Dan antara amanat yang disampaikan oleh Tan Sri IGP agar saya memastikan visi apa yang dirancang oleh beliau itu dilaksanakan di peringkat kontingen. Dan saya salah satu sebab utama yang saya terima dengan tanpa ada soal ataupun tanpa membuktikan itu sebab Tan Sri Hamid visi dia sama dengan visi saya lah. Saya nak pastikan yang paling penting itu isu integriti, itu yang paling penting. Dan saya pun minta amanat, minta pandangan daripada Tan Sri IGP. Saya kata kalau saya turun ke Johor, yang pertama saya nak bersihkan isu integriti lah. Dan saya nak diberi ruang untuk saya ambil tindakan terhadap semua pegawai dan anggota. Kalau yang terlibat dalam isu-isu integriti ni, saya diberi ruang untuk ambil tindakan. Dan itu IGP kita go ahead. Dan bagi pandangan saya nak ambil yang pada atas. Saya tak nak yang bawah-bawah. Yang bawah saya akan ambil juga, tapi yang paling penting atas. Kalau atas kita tak ambil tindakan, bawah akan buat juga benda yang sama. Itu yang antara yang matlamat saya lah. Dan saya telah pun ambil tindakan. Dan yang ketiga, memanglah environment dia memang berbeza. Kalau dulu saya buat keganasan yang banyak kita buat operasi, mungkin operasi itu akan berjalan mungkin 2-3 bulan baru operasi di tangkapan dibuat. Tetapi dia punya MO dia sama saja, tidak ada perbezaan. Kalau dulu dalam Cawangan Khas, counter-terrorism, kita collect intelligence, kita convert intelijen kepada evidence, kemudian kita buat pertuduhan sampai dalam kes SOSMA lah. So benda tu yang saya adaptasikan di Johor. Dan saya punya style tuan-tuan, saya nak operasi. Dan hari pertama saya sampai di sini, mencorak pertama saya dah tekankan, saya nak semua tukar mood operasi. Saya tak nak hanya duduk di pejabat. Kita tak buat operasi, kita hanya buat operasi-operasi yang terpijak, ataupun operasi-operasi yang dilaporkan sekadar operasi biasa. Contohnya kita tangkap kes dadah, kita tangkap seorang tokan ataupun yang dadah, kita tak buat follow up. Saya nak benda tu dibuat follow up. Dan banyak kes-kes dadah yang sejak saya masuk ni banyak follow up. Itu yang banyak kejayaan kita buat. Kalau kita tangkap seorang penagih dadah, kita nak tahu dari mana dia dapat bekalan dadah ni. Dan benda tu yang dibuat secara berterusan, dan itu yang kita banyak buat tangkapan. Untuk makluman, Johor ni adalah kontingen yang paling tinggi tangkapan dalam kes dadah. Kita paling banyak tangkapan, kita paling banyak buka kes-kes LLPK, dan juga yang kita agak kurang sikit ni yang kes 39C lah. Ini pun saya dah tekankan, dalam bulan ini dah naik ke 138. So saya akan target benda tu. So dalam konteks dadah ni kita yang paling tinggi tangkapan sebagainya. Itu yang saya nak buat, insya-Allah, dan saya tengah buat dan saya akan buat lagi terusan. Dalam titik ada benda yang boleh apply dalam tugasan atau boleh gunakan dalam Datuk punya position sekarang? Memang ada satu tanda soal yang selalu dibawa ataupun diketengahkan lah, khususnya dalam pegawai SB ni. Pegawai SB ni tak ada pengalaman CID, dia orang tak ada pengalaman CID, dia orang tak boleh jadi KP, dia orang tak boleh jadi OCPD. Bagi saya itu isu yang kedua. Yang paling penting saya kata, kita punya sikap kita tu, kita punya integriti kita, pengalaman yang saya katakan tadi memang boleh di-apply pun. Mungkin pendekatan agak sedikit berbeza,
Tetapi kita boleh apply apa yang pengalaman saya dalam menangani keganasan untuk menangani isu-isu jenayah. Community policing. Dulu waktu saya buat I8 pun saya terlibat aktif dalam community policing dalam peringkat menangani bekas-bekas tahanan ISA. Contohnya tahanan ISA itu, walaupun saya tangkap pada tahun 2000, dah 20 tahun ataupun sebelum 1995, masih lagi berinteraksi dengan saya. Baru-baru ni pun saya ada makan malam dengan tiga orang bekas tahanan ISA yang saya tangkap pada tahun 2000. Mereka ni lah anggota Hizbullah, dilatih di Lebanon. Dia orang datang ke Johor, seorang daripada KL ke Johor dan dua duduk kat Johor. So saya keluar makan malam dengan dia orang, masih lagi berinteraksi. Kalau ada kenduri-kendara, dia orang masih jemput saya lagi dan saya pergi lagi. Itu yang saya kata tu lebih kurang sama, cuma pendekatan kita, pembawaan kita, sikap kita. Kalau kita daripada awal kita dah ada kita punya matlamat yang paling penting bagi saya lah dalam konteks kepolisian kan ni, integriti. Kalau kita tak ada integriti, tuan-tuan boleh ada pengalaman lah 30-40 tahun. Kalau integriti tak ada, tak guna. Kita boleh cakap kita pengalaman lama. Kita pernah jadi OCPD, kita pernah jadi KP di beberapa negeri kan. Tapi kalau integriti kita tak ada, ke mana perginya? Betul. Apabila Datuk menegaskan tentang penting integriti, so indirectly banyak tindakan tata tertib, tindakan dalam mungkin terpaksa diambil, baik pada pegawai ataupun anggota. Ini mungkin akan menjadikan Datuk tidak popular. Atau pada masa yang sama juga mungkin ini akan membuatkan Datuk agak susah untuk ini sebab tidak menjadi seorang yang popular. So bagaimana? Bagi saya tindakan yang kita ambil itu popular tak popular, bagi saya tak penting. Sesiapa pun boleh kritik saya, boleh cakap apa pun benda saya. Saya tak akan ambil pusing dalam bahasa kasarnya. Dia boleh cakap apa pun. Saya pun dah biasa dikritik, diasak, dihantam kiri kanan, biasa. Bagi saya itu bukan isu dia. Yang paling penting bagi saya, kita kena pastikan bahawa tindakan kita tu diambil. Kalau ada kesalahan, kita ambil tindakan. Macam saya katakan tadi, saya hari pertama saya sampai, saya dah bagi dah amaran dia ni. Hari pertama saya mesyuarat dia ni, kalau kes-kes melibatkan rasuah, salah laku sebagainya, kalaulah melibatkan rasuah yang besar ni, biasanya SPRM akan ambil kes-kes yang besar. Saya dah bincang dengan pengarah SPRM negeri. Dulu Datuk Seri Nur Azlan, dia pun dah pindah. Yang baru ni Datuk Seri Azmi. Saya dah bagi tahu, saya dah jumpa dengan dia orang hari pertama. Saya nak serahkan kepada dia orang kes-kes rasuah yang besar. Tapi dia orang kata kalau kes besar lah, kalau takat 500, 1000 tu dia orang pun ada banyak isu. Kita apa? Yang kedua, kalau dia orang tak dapat ambil, saya akan buka IP. Macam mana saya ambil tindakan terhadap 4 anggota trafik yang minta rasuah 4,000 pada seorang lori bawa motor lebih tu. Kalau biasanya kes-kes macam ni, mungkin di kontijen lain ataupun di Bukit Aman pun, mungkin mereka akan serahkan kepada JIP, Jabatan Integriti dan Pembantuan Standard untuk disiasat dalaman. Saya tak. Saya buka IP bawah pemerasan 384 saja. Tu saya buka IP dan saya akan tuduh mereka di mahkamah. Tu saya nak tindakan tegas ni. Begitu dengan kes anggota yang di IPD Muar terlibat bersekongkol dalam sindiket penyebaran syabu. Saya tangkap bawa LPK sebab bukti tak bawa ni, kita bawa LPK. So, memang saya akan buang dia. Dan banyak lagi yang akan ada susulan. Kalau kita cakap dalam konteks narkotik ni, jangan tengok pada polis saja. Narkotik ni pada A sampai Z. Proses tangkapan, pendawaan, urine test, pergi ke mahkamah, semua melibatkan elemen-elemen yang boleh diselewengkan. Tapi di peringkat polis, yang pasti kalau dia orang terlibat, saya akan pastikan tindakan tegas diambil. Tidak ada lagi siasatan dalaman. Setakat bagi surat teguran, surat amaran, tak ada lagi. Bagaimana macam bila Datuk mula di Johor ni, Datuk terus membuka mod kerja warga polis kan. So macam mana diorang punya first reaction, penerimaan diorang terhadap kedatangan Datuk dengan terus membuka mod kerja itu? Sebenarnya sebelum saya datang, bila order arahan pertukaran saya, ingat 6 Februari tu arahan pertukaran saya, sudah ada banyak cerita lah. Datuk Ayub datang, Datuk Ayub itu, Datuk Ayub ni, Datuk ni kan. Saya dipahami ada semua dah tarik handbrake banyak lah. Dan aktiviti yang tu dah tarik handbrake, dia berhenti sementara waktu kan. Saya pergi dekat mana pun setakat ni lah, kat I8 kan, dekat LB kan, kat sini pun pegawai-pegawai bawahan saya yang kebanyakannya lah memang bagus.
Contoh yang paling baik yang saya selalu cakap adalah posisi I adalah Ketua Bahagian Jenayah ya. Sini Assistant Commissioner Mat Yusof. Dia ni orang lama, memang operasi, dia ber D9 macam lah. So dia orang ni memang orang operasi. Bila dia orang datang beri dekat saya satu maklumat intelijen, saya kembangkan, saya bantu dia untuk kembangkan. Saya minta bantuan daripada Bukit Aman untuk turun. So semua rentak operasi. CID memang dia rendah rentak operasi, cuma bila saya datang banyak lagi operasi yang dia orang kembangkan. Narkotik pun sama. Saya kembangkan banyak operasi. Saya minta bantuan Bukit Aman turun. Bukan setakat itu saja. Jabatan Integriti pun yang baru ni yang datang ni, saya minta dia tukar mood operasi. Saya kata you jangan tunggu orang komplain. You pergi siasat pegawai-pegawai kita. Yang mana yang pakai kenderaan mewah, yang pakai kenderaan harta banyak kan, yang tak istihar. Janganlah ambil tindakan, bukan jangan ambil lah. Seperti yang ke belakang last kali macam ada pegawai beli motor kapcai Honda dah tahun bila dah tahu lah. Tak istihar, dia ambil tindakan. Ada orang yang bagi pandangan pada saya. Adalah pegawai-pegawai yang ada juga. Datuk jangan cari salah orang. Ini bukan isu cari salah orang, tak. Ini kita nak pastikan pegawai kita ni ada integriti, tidak terlibat dengan rasuah. Kalau depan mata orang cakap, Datuk apa, pegawai Datuk ni inspektor baru 1 tahun saja pakai welfare. Ke mana saya letak muka saya? Isu yang kata Datuk jangan cari salah itu tak timbul. Kita nak betulkan keadaan. Kalau kita tunggu, orang awam nampak sekarang ni kan. Selalu banyak kes terjadi apabila memetik nama Sultan dan juga istana. Apatah lagi istana sangat prihatin, sangat prihatin. Jadi apa-apa yang berlaku sering disalahgunakan nama istana. Ketika Datuk datang, apakah antara titah ataupun nasihat Tuanku kepada Datuk, dan dalam hal petik nama ni, bagaimana Datuk menangani? Saya lapor diri ke Johor pada 24 Februari ya, dan saya dititah menghadap oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, almarhum Sultan Iskandar pada 4 Mac ya. Dan pada pertemuan pertama saya dengan Kebawah Duli Tuanku telah mentitah agar saya sebagai KP, dia kata Datuk buat tugas yang sepatutnya buat. Yang paling penting pastikan Johor, rakyat Johor, negeri Johor, bangsa Johor selamat, aman, tentram, harmoni. Datuk nak buat apa, Datuk buat. Operasi yang Datuk perlu buat. Tidak ada halangan. Kebanyakan yang insiden-insiden ni hanya memetik nama. Ini yang Duli Tuanku dah jelaskan, jangan percaya. Apa-apa refer dengan saya. Itu yang Tuanku titahkan dan itulah yang saya buat. Alhamdulillah, Kebawah Duli Tuanku memang bagi full support kepada PDRM kontijen Johor. Benda ni bukan benda baru, benda dulu lama lagi. Hubungan institusi istana Johor dengan polis Johor ni memang dah lama. Tahun 1824 26 dah ada dah. Ini lambang ni pun lambang polis yang asal tu. So tidak timbul isu hubungan rapat polis dengan ni satu benda yang akan dieksploitasi, tak. Kebawah Duli Tuanku memang jelas tidak ada tolak ansur sebenarnya, dan saya diberi ruang untuk menjalankan operasi menguatkuasakan undang bagi memastikan Johor, rakyat Johor, bangsa Johor, negeri Johor aman, harmoni, tentram. Itu jelas. Dan kebanyakan ni yang mengguna nama ni lah. Tidak ada timbul isu setakat ni. Saya dah buat banyak operasi, tak ada pun. Ada satu operasi yang saya buat, operasi tegangan, ada orang cuba nak gunakan nama Duli Yang Maha Mulia Sultan juga, dan bila saya pergi menghadap, Tuanku maklum tak ada kaitan pun, buat teruskan. Ini yang kadang-kadang yang dicerita dekat luar tu tak sama dengan hakikatnya. Kita jangan terlalu cepat percaya. Hubungan kita polis Johor, dan bukan cakap polis Johor lah, PDRM ni dengan institusi diraja ni memang rapat. Tidak timbul isu. Ini kemuncak kedatangan kami ini, iaitu mengenai Ops Benteng yang mendapat perhatian seluruh negara, terutama di negeri Johor. Kerana negeri Johor ni bersempadan dengan negara jiran, Singapura, Indonesia, dan kita lihat IPK Johor sangat proaktif dalam menyahut Ops Benteng ni, sehingga Datuk Ayub sendirilah dia mengaku menerima ancaman dan sebagainya. Mungkin Datuk boleh ceritakan tentang kejayaan Ops Benteng di Johor setakat ini.
Sebenarnya lepas PKP ni dikuatkuasakan bulan Februari, bulan Mac saya katakan, kita ada banyak mesyuarat di Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri lah yang dipengerusikan oleh Datuk YAB, Datuk MB lah, Datuk Asni. Pada ketiga itu pun saya dah bangkitkan isu, saya dah bangkitkan isu kebimbangan saya apabila PKP ni tamat ataupun sebelum PKP tamat akan banyak kebanyaran masuk warga asing, khususnya daripada Indonesia lah, saya cakap direct lah. Yang memang kita tahu Indonesia ni isu COVID ni memang isu yang ni. Ketiga tu kita dah bincang, kita dah bawa benda ni dalam mesyuarat kan, dan kita bimbang takut ada elemen penyelundupan. Sebab Johor ni dia panggil Southern Gate. So, mana aktiviti penyeludupan, kontraban, penyeludupan illegal imigran ni semua Johor dia punya transit. Nak masuk nak keluar, dia masuk ke Johor, dia akan pergi ke utara Semenanjung. Semenanjung nak balik, dia balik ke Johor, keluar. Termasuk Syabu yang disudut keluar ke daripada Johor ke sana pun sini transit dah. So benda tu dah dibincangkan, dan kita di Johor ni kita perintis sebelum Op Benteng ni dilancarkan pada 1 hari bulan 6. Sebelum Op Benteng lancarkan, kita Johor, saya telah panggil pun meeting, kita dah lancarkan Op Pintas Bersepadu Selatan, iaitu pada 22 hari bulan April. Gabungan antara PDRM, ATM, APMM, Custom, Immigration dan juga Polis Marine kita 6. Kita dah buat operasi awal lagi. So daripada modul yang kita gunakan ni dah. Kemudian Op Benteng ni akan ya, tapi Op Benteng tambahan pada Navy je lah. Tapi yang lain semua sama. Saya dah buat awal lagi. Dan daripada operasi yang kita buat tu, yang setakat ni kita tangkap tekong ya. Tak kira tekong laut, tekong darat, transporter, penjaga rumah penampungan, ada 99. Saya tekankan di Johor pada awal lagi, tak guna kita tangkap migran. Migran ni akan datang, beribu-ribu akan datang. Yang penting kita nak tekong boat. Kalau kita dapat tackle benda ni, insya-Allah kita akan dapat turunkan, kurangkan ataupun hapuskan terus aktiviti penyeludupan. Yang kita buat sekarang dekat pantai timur. Lebih kurang ingat 250 km dia punya itulah. Daripada Causeway ke Mersey tu lah kan. So 95% dah habis. Dan Johor juga perintis dari segi apa? Dengan bimbingan seliaan daripada OCCI saya, Tuan Sheikh Yusof ni, kita come up dengan satu pendekatan baru, iaitu kita tangkap tekong semua ni di bawah jenayah terancang. Tak pernah buat lagi sebelum ni. Sebab apa kita tangkap bawah jenayah terancang? Sebab ini adalah sindiket. Dia ada ketua sindiket, ejen, tekong laut, transporter, tekong darat, penjaga rumah penampungan, circle tu. Kalau biasa sebelum ni kita tangkap Atik Som. Atik Som ni hanya kita tangkap seorang tekong, migran, tuduh. Tapi yang sindiket tak dapat. So dengan idea Tuan Yusof ni, Sheikh Yusof ni, come dengan pendekatan ni, so ini pertama kali kita tangkap bawah jenayah terancang. Sebab tu kita dapat tangkap semua sekali. Habis lumpuh. Dan mereka ni dituduh bawah Seksyen 130W Kanun Keseksaan lah, menganggotai kumpulan ni lah, kumpulan penjenayah ni. So model ni digunakan oleh negeri-negeri lain. Tapi yang paling banyak tangkapan yang kita dah tuduh minggu lepas 51. Kita ada Otong. Dan state lain adalah macam Perak tak ada 19 kot. Perak lagi Selangor kot adalah 13 ke 16. Kita yang paling banyak dan kita perintis. Dan kita ada lagi 19 lagi yang kita akan tuduh, insya-Allah minggu depan. Kita tengah tunggu arahan untuk dituduh. Yang ini melibatkan pegawai dan anggota agensi penguatkuasa. So Johor perintis dalam konteks Op Pintas Bersepadu yang kemudian di-convert pada Op Benteng, dan dari segi pertuduhan di bawah jenayah terancang. Tu Johor perintis dia. Okey Datuk. Tentang jenayah kekerasan Datuk, dan juga dulu Johor ni dia dikenali sebagai tempat jenayah yang banyak lah. Johor, Pulau Pinang, Kuala Lumpur kan. Dari segi tu pula macam mana tu? Tadi kita dah cerita pasal Op Benteng. Dari segi jenayah kekerasan tu bagaimana? Sebenarnya kalau tengok dari segi jenayah satu Malaysia lah, yang paling tinggi KL. Jenayah indeks per 100,000 orang lah. Nombor 2 Johor Baru lah, Johor Baru. Johor ni ada 3.8 juta penduduk. 1.8 juta dekat Johor Baru lah.
Kalau dari pentadbiran polis ada pecah dua, Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan. Memang Johor ni tempat kedua dari segi crime rate lah. Untuk tahun ini saya ni, kalau saya ikut daripada 1 Januari sehingga 5 Julai lah, saya ambil tempoh daripada 2019 tempoh yang sama 2019, jenayah jenayah indeks kita ni 4,951. Untuk tempoh yang sama untuk tahun ini, tahun 2020, hanya 3,906 kes, iaitu jatuh sebanyak 1,045 kes ataupun 21%. Ini sebab PKP, dan dia tengah pick up balik ni. Kalau pada awal PKP crime rate jatuh 43%, sekarang dah tinggal 21%. Kita yakin akan turun lagi, crime rate akan naik sebab bila dah PKP tak ada, pergerakan semua ada lah. Memang kadar jenayah memang tinggi, dan kita sedar benda ni. Jenayah indeks termasuklah jenayah kekerasan ni, bunuh banyak melibatkan warga asing ni. Memang ada kes ni antara Bangladesh dengan Myanmar dengan orang Indonesia, tapi semua dapat diselesaikan dalam tempoh yang pendek. Mungkin dalam sehari atau 2 hari dapat diselesaikan. Begitu juga kes-kes bunuh, cedera, samun banyak. Yang jenayah harta benda, curi kereta, curi motor banyak yang kita ni. Kalau ikut operasi, banyak juga maklumat yang saya dapat dari orang tentang judi. Kita buat setiap hari operasi judi ni. InsyaAllah crime rate ni akan ada. Crime akan ada lah. Cuma kita nak kurangkan. Kita nak pastikan kurangkan dan penyelesaian tu tinggi. Kalau ikut kadar penyelesaian pun tinggi ni, 48% Johor yang ni. 48.8% penyelesaian kes tinggi. Setiap kes yang kita dapat selesaikan. Sebab pengalaman banyak pegawai-pegawai anggota kat sini Johor ni pengalaman. Kalau dulu memang lagi serius Johor ni, tahun 2014 kan, 2014-2016 banyak kes yang kita tangkap pun banyak lah, yang kongsi gelap. Yang kongsi gelap kita tangkap, yang dibebaskan lepas ditukar jadi kesalahan berhak pertubuhan. Saya tak nak komen lah, itu melibatkan politician kan, nanti orang cakap apa pula kan. Tapi kita tangkap ada asal, dan mereka tu yang aktif sekarang ni, yang dibebaskan berhak pertubuhan tu yang bebas sekarang ni, yang aktif sekarang ni. Kita sedang pantau. Datuk, kita lihat fokus Datuk bukan setakat pada warga polis, tapi setiap kali penguasaan tu melibatkan agensi penguasaan yang lain, immigration dan jadi nampaknya Datuk macam bila ada tangkapan tu menyinggung jugalah agensi penguasaan yang lain. Macam mana tu Datuk? Kan sedangkan dalam masa yang sama Datuk bekerjasama dengan agensi dan sama-sama tangkapan juga dibuat difokuskan juga kepada kumpulan-kumpulan ni lah. Kita dah berpuluh-puluh tahun isu ni dibangkitkan lah. Isu saya tak boleh tangkap pegawai immigration. Contohnya lah pegawai immigration, nanti dia orang tersinggung. Saya rasa isu tu perlu ditolak tepi terus. Tidak patutnya timbul. Bagi saya, kita jangan malu. Benda ni benda hakikat. Isunya, kesnya ada. Kalau kita tak mengakui bahawa kita ada menghadapi masalah dalam isu ni, ada pegawai dan anggota kita makan rasuah, kita nak tutup, dia tak akan habis. Itu yang berlaku sebelum ini. Bagi saya tak perlu malu. Saya nak malu apa? Polis yang kita tangkap 14 orang. Bagi saya tak malu. Saya rasa IGP pun tak rasa malu. Tak malu pun. Yang penting kita ambil tindakan. Kalau kita ada sikap tu lagi, sampai bila-bila pun isu ni takkan habis. Sebab tu saya kata kita kena tegas. Rakyat tahu, orang kampung pun tahu aktiviti kehidupan. Macam saya bagi tahu tu, orang kampung boleh hantar video dekat saya. Ada satu, saya tak tahu betul tak betul, di mana insiden kereta polis, kereta perwira polis escort rokok dekat daerah Pantai Timur Johor lah. Orang awam boleh hantar video, mana kita letak muka kita. Sekarang ni bukan zaman dulu, semua orang boleh. Ada satu yang saya bagi tahu dekat tadi, saya cakap tadi, orang awam hantar gambar dia. Ada 10 pusat judi online, judi top up, macam-macam lah, judi 4 nombor ekor ni dalam dekat daerah Kulai, siap dengan gambar apa semua, WhatsApp dekat saya. So saya tanya OCPD, siapa dekat OCPD? OCPD ambil je, memang betul pun. Takkan kita nak menafikan lagi kan? Kalau kita menafikan benda ni, kalau kita masih lagi rasa malu, kita nak melindungi pegawai dan anggota kita, sampai kiamat pun isu penyelewengan rasuah di kalangan agensi penguasa tak akan habis. Tak perlu dimalukan. Kita kena tegas. Kalau tak tegas, sampai bila pun tak habis. Sebab tu saya kata saya nak ambil tindakan.
Saya tak kira siapa pangkat dia orang pun, daripada mana agensi pun. Polis ke, saya punya OCPD ke, saya punya ketua jabatan ke, saya punya timbalan KP ke, ataupun saya sendiri, silakan siasat. Tak ada masalah. Kalau salah, ambil tindakan. Kalau kita masih lagi nak sembunyi, nak tutup, kan, malu, segan, mencemarkan imej, rakyat semua tahu sekarang. Kan? Isu penyelewengan kat pintu-pintu masuk kita bukan benda baru. 3-4 tahun lepas pun SB dah tangkap dekat KLIA. Berapa puluh orang dah tangkap. Kita nak nafikan apa lagi? Jam polis lah yang kata. Yang saya tangkap dadah ni. Sarjan bersekongkol dengan pengedar dadah. Bukan benda yang baru, benda lama. Tak perlu dimalukan, tak perlu merasa malu. Terima hakikat. Akui bahawa itulah masalah utama dalam agensi penguatkuasaan. Baru tindakan boleh diambil. Kalau kita duk menafikan, maknanya kita tak ambil tindakan. Kalau boleh kita nak cover up. Kalau boleh kita nak tutup. Itu yang menyebabkan lagi jenayah tu lagi masyhur lagi. Pada masa sama rakyat tahu. Tu saya rasa dah cukup lah. Cukup dengan cara lama, cukup dengan kaedah lama. Sikit-sikit nak malu, sikit-sikit nak segan, mencemarkan imej. Habis tu yang dia buat makan rasuah tak cemar imej. Kita tak ambil tindakan, tak cemar imej kita. Kan? Mungkin saya tegas atau saya kasar sikit pasal yang mana, tapi kalau tak ambil tindakan, sampai kiamat pun takkan habis isu ni. Datuk fokus pada jurung-jurung sekarang ni kan. Sebelum ni kita tengok penguasa lebih pada bilis, semua kan sekarang tu. So Datuk pernah mention Datuk punya hutan kan. So macam mana tu? Saya rasa hutan yang macam mana yang Datuk ni? Ugutan ni banyak. Dulu waktu saya kat Counter banyak lah, dengan Jemaah Islamiah lah, dengan Daesh lah, dengan arwah Muhammad Wandi lah, hantar orang SO pantau pergerakan saya, jogging sebagainya. Tan Sri Khalid pun kena kan. Itu biasa. Orang hantar WhatsApp, orang hantar dalam Facebook sebagainya kan. Tetapi yang dalam Johor ni yang saya terima setakat ni daripada Indonesia lah. Lepas saya tangkap tekong banyak ni kan. Adalah, saya nak cerita detail pun tak boleh. Tapi ada antara tekong-tekong yang top dekat Batam ni dah menyuarakan ketidakpuasan dia orang lah, kegusaran dia orang terhadap saya. Katanya ada Datuk ada polis India katanya. Polis India daripada Bukit Aman, Kampung datang ke sini kan. Untuk dia ni susah ni. Kita akan berada susah, tak boleh bergerak lah. So dia orang nak masuk pun tak boleh sebab kita dah tangkap tekong ni. Dia kalau penyelundupan ni, dia kena ada 2 package, yang nak balik dan yang nak datang. Sekarang ni yang datang nak masuk ni ada, nak balik ni kita dah tangkap habis dah. So dia orang nak datang, tak ada orang nak bantu dia orang, tak ada rumah penampungan, tak ada tekong darat, tak ada. Jadi orang tak boleh buat. Masuk pun kena tangkap. So itu memang ada ugutan lah. Dan bagi saya ugutan tu biasa. Macam saya cakap lah, kita bukan cakap polis memang semua orang kena terima ugutan lah. Kalau kita buat kerja yang lurus ni, banyak lah orang tak suka kan. So kemudian ugutan Jabatan Alim ada terima ugutan. Orang jadi pensyarah pun ada ugutan, jadi imam orang ugutan. So jangan takut. Saya pegang prinsip adalah kita ni orang Islam. Mati tu akan sampai. Bila kita tak tahu. Kan? Datuk dulu AA. Dan kalau kita tengok elemen keganasan ni macam JI apa semua bermula di Johor. Okey. Dan sekarang Datuk di Johor. Bagaimana progres ataupun isu dalam si konteks keganasan di Johor ni? Datuk tahu semuanya bermula di Johor dan sekarang Datuk di Johor. Bagaimana Datuk? Yang pertama, saya tidak ada authority nak cakap pasal counter terrorism lagi. Saya dah keluar. Okay. Memang saya akui Johor ni kalau Ulu Tiram lah. Dia punya pusat UTM. Tadi pun saya dah jumpa dengan pakar psikologi dari UTM tadi. So Johor ni dia punya pusat sebagainya. Dan saya waktu saya kat I8 pun, dalam saya baru 4 bulan ini, memang kita terus memantau aktiviti-aktiviti bekas-bekas Jemaah Islamiah. Macam saya katakan tadi, walaupun saya sebagai KP, saya masih lagi berjumpa dengan bekas tahanan di mana semua. Ingat bulan lepas kot, saya pergi ke Ulu Tiram, ada satu kes lah. Tu saya singgah di Ulu Tiram lah. Kampung Ulu Tiram tu yang mana orang-orang JI masih pada itu. Saya pergi ziarah dia orang. Salah seorang saya ziarah tu, nama dia Abu Matin. Saya panggil Pak Abu lah. So apabila saya masuk dengan tim dia, banyak lah. So pergi ke rumah Pak Abu tu, kita sampai rumah dia pintu pagar tertutup. So kita panggil-panggil dia tak keluar. Lepas tu wife dia datang. Wife dia datang menangis.
wife dia kenal saya. Pak Ayub ditangkap. Pak Abu kan, dia kata. Pak Ayub datang dengan full force ni kan. Tak, saya datang nak ziarah Pak Abu. Oh, ingat ke Datuk Ayub, Pak Ayub nak tangkap. Pak Abu lagi, tak. Dia pun panggil Pak suami dia. Suami dia keluar, terkejut tengok saya keluar. Nampak dia peluk saya. Ini bekas anggota kanan JI yang menyembunyikan masa Mat Kastari dulu. Dia ditangkap 2009 dekat ni lah. Kan? So, dia peluk saya. So dia kata Datuk Pak Ayub, dia panggil Pak Ayub, dia bukan Datuk Ayub. Pak Ayub apa khabar semua ni? Saya kata kenapa tak datang ke BK? Saya segarlah Datuk kan. Pak Ayub dah KP kan. Saya datang ziarah dia orang. Saya masih lagi ada hubungan orang kata dengan dia orang lah. Maknanya dia orang mungkin dia ideologi, mungkin dia orang ada lagi, tapi saya 90% saya yakin dia orang tak akan buat lagi lah. Mungkin bab ideologi ni mungkin sukar untuk kita buangkan, tapi yang paling penting bagi saya dia orang tak buat kacau bilau, tak buat serangan dekat Malaysia lah. Sekali, tadi kita bercakap soal tiada campuran Islami dalam negeri kita sampai dia demokrasikan undang-undang. Ada satu pandangan politik. Oh, itu satu soalan yang sensitif kan. Bila melibatkan politik tu setakat ni tak ada lah. Bagi saya orang politik buatlah kerja politik. Jangan mengganggu urusan polis. Polis ni kita pejabat awam, kita menguat kuasa undang-undang. Kalau ada undang-undang, saya akan kuat kuasakan. Mungkin orang tak setuju. Macam saya bagi contoh tadi lah. Waktu saya dekat I8 dulu, apabila saya tangkap beratus-ratus orang jemaah Islamiah ke, Darul Islam ke, Daesh ke, tak ada pun orang komplain. Ada tak orang Melayu komplain? Ada kot seorang-dua orang. Politician tak ada. Tapi bila saya tangkap DAP dua orang, adun, jadi isu. Sampai nak pindah undang-undang apa semuanya. Ini apa cerita? Kenapa? Sebab DAP saya tak boleh sentuh. Mereka di atas undang-undang. So, kena adil lah. Dan jangan campur tangan dalam tugas-tugas kepolisian. Kami polis ni menguat kuasa undang-undang. Kami pejabat awam. Cukup 60 tahun saya akan pencen lah. Ataupun kalau ada rezeki sambung lah. Kan? Itu ada rezeki lah. Bagi saya itu bukan rezeki, itu bebannya kan. Dan yang paling penting 60 kita akan pencen. Kita serve government of the day. Mana-mana yang menjadi kerajaan kita akan serve. Kita tidak ada bias sebagainya. Ini pandangan yang mengatakan polis bias, polis itu. Ini tak betul kan. Biar polis menguat kuasa undang-undang. Kalau ada undang-undang, kalau undang-undang kata kamu memiliki bahan berkaitan dengan salah lah. Mungkin orang berfikirkan apa ni? Datuk buku je. Dalam KK tak ada kesalahan. Kan? Macam baru ni yang isu menghina Sri Diraja sebagainya. Adalah seorang hamba Allah ni yang mengeluarkan perkataan jelek sebagainya. Kita ada undang-undang. Memang salah. Kan? Sebab tu bila isu tu timbul, saya dalam satu PC saya cakap, baliklah kepada baca balik rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesunnaan. Kalau kita rukun Islam, ini rukun negara. Kalau semua rakyat Malaysia ni pegang benda-benda ni, tak timbul isu ni. Timbul tak timbul. Atas tu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan raja dan negara. Bawah tu kesopanan dan kesunnaan. Kan? Kita mungkin nak guna budaya barat yang tak tersesuai di sini. Social media guna dengan betul lah. Banyak benda ni buat kenapa dalam social media, jangan guna benda ni. Mungkin bagi dia orang terlibat, dia orang tak kata ni biasa, itu bagi kamu. Tapi bagi orang yang terlibat, mungkin itu satu penghinaan. Bahasa yang digunakan ni bahasa yang kasar, memang tak menggambarkan orang Malaysia. Saya tak tahu lah orang ni boleh baca tak baca bahasa Melayu, bahasa Malaysia, saya pun tak tahu. Kan? Kalau kita dulu bila kecil, kita dah ajar rukun negara. Tanya dia orang rukun negara, dia tahu tak rukun negara. Cakap Melayu pun tak tahu ingat.